kepada penonton yang masih setia bersama kami di Facebook, Pejuang Wanita Orang Kita, boleh sharekan soalan anda, kongsikan, komenkan, tulis pandangan yang berkisar mengenai topik hari ini, iaitu wanita-wanita bersama Tun M. Dan yang mana akan kita tanyakan Tun sendiri, apakah inspirasi beliau daripada para penonton yang ada di luar sana, wanita atau lelaki atau siapa saja. Dan jangan lupa sharekan link ni di dalam Facebook anda ataupun di sosial media, lebih banyak lebih bagus, kerana apa yang Tun katakan hari ini yang keluar daripada diri beliau sebenarnya adalah yang pertama di Malaysia sebenarnya, sebab saya tak nampak lagi ada sesiapa membual bicara dengan Tun mengenai wanita pada hari ini. Tun, sebenarnya Tun, ini saya dah pergi tengok dekat Facebook, kat Google. Saya tak jumpa ada lagi wanita yang interview Tun mengenai kepimpinan wanita. Ada, bukan berkenaan dengan kepimpinan wanita, berkenaan dengan perkara lain. Banyak juga. Maksudnya kami adalah yang pertama. Berkenaan dengan wanita pertama. Alhamdulillah, kami adalah pelopor yang pertama. Syukur kat situ kan. Dan kami hendak membawa inspirasi ni sebenarnya kepada wanita lain untuk terus bersuara. Jadi dari situ kita akan menjadi pemimpin yang lebih baik pada sekini dan masa datang. Seperti pemimpin-pemimpin di luar sana. Contoh, sekarang ni saya cek semalam di Google, kita terdapat kurang lebih 22 presiden ataupun Prime Minister wanita di dunia. Dah ada 22 orang. Tetapi semuanya satu saja yang ada di Asia satu Taiwan, satu lagi di Singapura, Presiden. Yang lainnya di negara-negara maju yang lain. Apakah yang ada pada ciri-ciri diri mereka tu? Adakah kerana kekuatan mental mereka, keyakinan diri mereka berbeza dengan pemimpin kita? Ya, mereka mempunyai confidence, iaitu mereka percaya kepada diri mereka, boleh bersaing dengan siapa saja, termasuk lelaki. Mereka memang yakin mereka mempunyai kebolehan yang tidak kurang daripada lelaki. Mungkin juga lebih daripada lelaki dalam kelompok mereka. Jadi sebab itu kita dapati ramai juga yang memilih wanita. Sekarang ini Perdana Menteri New Zealand umpamanya adalah wanita. Hong Kong pun dipimpin oleh wanita. Taiwan juga dipimpin oleh wanita. Dan banyak lagi tempat yang kita lihat pemimpinnya yang tertinggi sekali ialah wanita. Itu sebenarnya cukup membanggakan, dan kita juga sebenarnya mempunyai pemimpin tertinggi, kedua tertinggi di zaman PH, iaitu Dr. Wan Azizah sendiri sebenarnya telah dimertabatkan. Itu menjadikan satu kebanggaan kepada kami, wanita di Malaysia. Satu tapuk je lagi nak jadi Prime Minister, tapi belum sampai. Oleh kerana Tun kata masih panjang, tak apa, kami masih akan belajar lagi. Dan ini telah membuktikan, sebenarnya mereka telah membuktikan bahawa mereka mempunyai keupayaan dalam memimpin negara. Dan adakah kita lihat benda tu jauh lagi untuk pemimpin wanita kita? Kita tak boleh tentukan jauh atau dekat. Kadang-kadang dengan dia terjadi begitu saja. Jadi saya berpendapat bahawa pada satu masa tetap wanita akan jadi pemimpin negara. Kita dah lihat kesungguhan Pakatan Harapan, kerana saya sendiri terlibat di dalam wanita Pakatan Harapan, yang kita memang hendak melihat pemimpin wanita berada di tahap yang paling tinggi sekali. Kenapa sekarang tidak ada wanita dimertabatkan sebegitu rupa di kerajaan sekarang? Kerana kepimpinan lelaki ini mendominasikan keadaan. Dan mungkin kerana itu mereka tidak memberi peluang ataupun melayan tuntutan daripada wanita. Wanita tidak menuntut macam-macam. Kami cuma hendak menuntut, membantu suara wanita diperkemaskan aja di atas. Bagaimana boleh pula Tun rasa mereka tidak memberi peluang tu? Adakah ini merupakan satu diskriminasi? Itu
Saya tak berani katalah diskriminasi ataupun tidak. Tapi kita lihat ada pemimpin yang memberi peluang kepada wanita. Ada juga pemimpin yang nampak macam tak senang dengan wanita. Saya pelik kerana mereka juga lupa sebenarnya mereka mempunyai ibu yang iaitu seorang wanita yang memimpin mereka dari kecil. Sepatutnya mereka harus menyenangi wanita memimpin. Dan sudah pastinya Tun rasa untuk PRU akan datang kita sepatutnya memberi lebih banyak lagi peluang untuk wanita. Ya, kita boleh bagi lebih banyak peluang, tapi mereka mestilah tunjuk bakat mereka. Di Malaysia ini, walaupun kita mungkin kurang puas hati dengan peranan wanita, tapi kalau kita banding dengan kebanyakan negara-negara Islam, kita jauh ke hadapan. Awal-awal lagi dah kita ada wanita yang mewakili rakyat. Kita break dulu Tun. Tunggu. Kami akan muncul sebentar lagi. Terima kasih dan yang baru join, selamat datang ke live Facebook Pejuang Wanita Orang Kita. Kepada yang belum share. Mungkin yang baru join tidak berapa tahu maklumat ini. Kepada siapa yang share lebih banyak share live Facebook mereka, kami akan berikan hadiah RM50 cash dan kami akan memaklumkan pemenangnya sebelum siaran ini tamat dan kami akan memilih 2 pemenang. Share. Tun pun secara tak langsung share isteri Tun bersama kami semua rakyat Malaysia. Saya nak tanya lah Tun, apa yang membuatkan, ini soalan cukup emas, apa yang membuatkan Tun jatuh cinta dengan Tun Siti? Ya, dulu penuntut di universiti tak ramai. Cuma ada satu saja. Jadi tak ada pilihan lah. Banyak berebut. Ada dalam kumpulan kami ada 7 orang. Seorang saja wanita. Jadi semua berebutlah dengan nak tolong angkat buku. Itu ini lama-lama dia berkenalan. Jadi kadang-kadang saya tolong sikit berkenaan dengan belajar sains dalam universiti. Ya, semakin lama semakin dekat. Jadi kita buat keputusan lah nak bila dah lulus kita kahwin lah. Okey, ada satu sedotan tu saya baca. Pada suatu hari tu Tun Siti dengan Tun berjalan lepas kelas, hujan. Tun nak balik dah naik bas. Tun Siti dekat stesen bas. Tun patah balik. Kenapa Tun patah balik? Tak ada duit. Tun tak ada duit nak patah balik. Tun dah naik bas, dah bayar. Nak naik bas tak ada duit. Pinjam RM5. Dekat Tun Siti. Ya. Okey, sekarang ni sebenarnya Tun Siti ni adalah idaman lelaki satu Melaya. Betul. Idaman lelaki satu Melaya. Maksudnya, bila saja saya berada di luar atau saya berbicara dengan siapa saja, daripada awal Tun jadi Perdana Menteri sehinggalah sini, orang akan tanya, kalau saya berada di mana-mana, saya hendak isteri saya macam Tun Siti. Apa maksudnya Tun? Saya sendiri tak faham. Apa yang istimewa Tun Siti tu yang Tun rasa nak boleh kongsikan kepada kami? Dia tak timbul masalah kerana kerja saya ni memerlukan saya tidak ada di rumah, tidak ada bersama dengan isteri panjang masanya. Kadang-kadang saya pergi ke luar negeri, tinggal dia di belakang. Jadi dia tak ada komplain, dia terima. Kadang-kadang bila kerja saya balik lambat pukul 1, pukul 2 baru balik, tak ada komplain, dia terima. Jadi mudahlah bagi saya. Maksudnya di sini wanita yang ataupun isteri harus memahami tugasan suami dan tidak banyak sangat celoteh untuk bagi melangsung meringankan pemikiran dan tugasan suami untuk bertugas dengan lebih baik. Maksud tu begitu? Maksudnya kalau dia ada masalah pun, dia tidaklah timbul masalah itu terhadap saya. Kerana saya pun mempunyai banyak
perkara yang nak diselesaikan. Kalau balik di rumah ada masalah lagi, susahlah saya. Tapi balik di rumah, dia dah selesaikan masalah-masalah di rumah. Tak payah nak tunggu saya buat penyelesaian. Ini bermaksud Tun Siti telah sebenarnya membantu Tun melangsaikan tugasan di rumah, kerana saya lihat anak-anak Tun semuanya berjaya belaka dan beliau memikul 2 tugasan. Apa Tun fikir ataupun pandangan Tun, apa perasaan Tun Siti bila dia terpaksa membuat 2 tugasan, terutamanya menjadi First Lady dan Mother? How do you see? Dia tak nampak komplain apa-apa. Tapi dia begitu dekat dengan keluarga, dengan anak-anaknya, dan mereka lebih dekat dengan dia daripada saya lah. Jadi segala urusan yang perlu diambil untuk pelajaran mereka apa semua, kebanyakannya diurus oleh Hasma. Bermaksud Tun Siti adalah sebenarnya telah menjadi pemimpin di dalam rumah, membantu Tun. Dan saya juga cukup suka dengan kepribadian Tun Siti sebenarnya, seorang ibu yang telah berjaya, juga seorang isteri, seorang negarawan yang sebenarnya menjadi ikawan lelaki. Walaupun pada saya pun dia kata, kenapa tak boleh jadi macam Tun Siti? Kenapa tak Tun Siti? Tapi mak saya kata nama saya Siti tapi bukan Tun Siti. Jadi daripada itu, apakah benar kejayaan, kekuatan dan Tun sebenarnya datang dari Tun Siti? Pendek kata your backbone, backbone Tun sebenarnya. Ya, memang dia membantu saya dengan tidak mewujudkan masalah. Tak ada banyak masalah di rumah, jadi saya boleh jalan tugas saya dengan tak payah memikir apa jadi di rumah. So bermaksud pakaian Tun juga dia yang carikan tailor dan sebagainya? Nah, itu tailor, kita dah ada tailor, tak payah carilah. Panggil dia saja, dia buat lah. Panggil aja dia buat. Okey. Sekarang ni agak-agak lah Tun kan. Kita dah lihat yang Tun dengan Tun Siti merupakan, bagi kami yang muda, ini adalah pasangan ideal. Tun telah berkahwin dengan Tun Siti lebih daripada 50 tahun. Dan itu bukan satu jangka masa yang sangat pendek. Ia memerlukan pengorbanan yang sangat banyak dan pemahaman yang sangat-sangat mendalam antara suami dan isteri. Apakah salah satu kenangan manis Tun yang telah mencuit hati Tun daripada Tun Siti? Banyak saya ingat, tapi tak tahu yang mana satu. Okey. Baik. Tun Siti adalah pemimpin wanita yang sangat terbaik yang kita lihat. Dan di situ sebenarnya saya percaya wanita-wanita di luar juga sekarang ni faham apa yang dimaksudkan sebagai isteri Tun Dr. Mahathir. Kenapa Tun Siti itu sangat special, menjadi igawan setiap lelaki. Sekarang jawapannya telah terungkap dan kami telah pun mendapat jawapannya, dan insyaAllah wanita-wanita yang berada di sana cukup berpuas hati. Dan sekarang ni kita tunggu, kita ada satu lagi VP. Wanita cukup bagus untuk menjadi Finance Minister in the House. Okey, ada soalan yang kedua daripada penonton kita. Dan kepada yang masih menonton siaran langsung bersama Tun Dr. Mahathir, pada hari ini Bual Bicara 60 Minit, TikTok 60 Minit, live Facebook Pejuang Wanita Orang Kita. Daripada Puan Suhaila Muhammad Pilus, boleh ke Tun bagi beberapa tips dan cadangan bagaimana wanita Melayu untuk berjuang mempertengahkan hak wanita untuk bersuara atau memegang jawatan ataupun pergerakan atau parti yang besar dalam negara? Ya. Biasanya kalau kita menonjol sangat, orang tak berapa berminat. Jadi kita tunjuk kebolehan kita, tapi bukanlah dengan
menonjol diri, nak dapat itu, dapat ini. Jadi biasanya lelaki pun macam itu. Kalau terlalu sangat kejar sesuatu, orang merasa bosan. Tak seronok dengan dia. Jadi wanita pun, kita tahu banyak wanita berkebolehan dan kita perlu menonjol. Mereka akan dipilih kerana kita tahu akan kebolehan mereka. Sebab itu seperti mana saya kata, Puan Zaiti umpamanya dipilih kerana dia adalah wanita pertama yang menjadi Governor Bank, Bank Negara. Ini satu jawatan yang tinggi. Yang memerlukan kecekapan dalam bidang keuangan. Dan dia pun diganti oleh seorang wanita juga yang ada sekarang ni. Ya, saya lihat mereka berdua memang orang lama dalam perbankan dan memang digeruni oleh lelaki juga kerana kerajinan mereka untuk bekerja terus dan terus tanpa henti. For them is that my duty is not done, I have to finish until it's end. Dan boleh tak Tun kongsi sedikit tips doa, amalan untuk kehormatan diri ataupun keluarga Tun? Untuk keluarga, diri dan keluarga, yes. Ya, saya berpendapat bahawa kita semua orang Islam dan kita dalam Islam ni kita mempunyai banyak panduan. Kalau kita baca Quran umpamanya, banyak panduan kerana kita selalu menyebut bahawa Islam itu bukan saja satu agama tetapi juga cara hidup. Jadi cara hidup dikuasai oleh nilai-nilai yang kita pegang dan kita amal. Jadi bagi saya, kalau kita ikut siapa jugalah, kalau kita ikut apa yang terdapat dalam Quran sebagai panduan cara hidup kita, insya-Allah kita akan dapat kejayaan dan keluarga kita pun akan dapat kebahagiaan dan keberkatan. Okey, sekarang Kapten kita nak umum pemenang share yang terbanyak untuk live Facebook Pejuang Wanita Orang Kita rancangan TikTok 60 Minit. Kita lihat siapakah pemenangnya yang bertuah. Pemenang Hidayah Atikah, pemenang share. Kepada Hidayah Atikah, pemenang share, kami akan menghubungi Hidayah sebentar lagi dan insya-Allah kami akan memberikan wang tunai yang seperti kami janjikan. Dan pemenang kedua, Amira Alia. Pemenang share kedua adalah Amira Alia. Amira Alia, stay tune bersama kami kerana kami akan menghubungi Amira Alia sebentar lagi. Dan kepada semua yang ada lagi ke? Tak ada kan? Itu sajalah kan? Okey, Tun. Sekarang ni, apakah kata-kata akhir Tun, pesanan-pesanan Tun kepada seluruh wanita, pemimpin komuniti, pemimpin di mana saja kerana live Facebook ni akan ditonton seluruh dunia. Apakah inspirasi Tun mahu melihat pemimpin wanita 2021? Ya. Sebenarnya tidak ada had bagi pemimpin wanita menduduki tempat yang tertinggi pun. Tetapi kita tidak perlu gopoh dan akhirnya orang akan membuat penilaian terhadap kebolehan kita dan kita akan dapat tempat. Saya berpendapat bahawa kalau seseorang sama ada lelaki atau wanita yang menonjol diri yang begitu kuat menunjuk minat untuk dapat jawatan dan sebagainya, biasanya orang itu tak dapat. Selalunya yang terlalu menonjol diri takkan dapat, tetapi ini bermaksud kalau dalam erti bahasa lain, dalam bahasa korporat, KPI. Ya. So kita hendaklah bekerja keras. The KPI will show the result, not lobbying is what it is. Ya. Okey. Dengan itu, Tun, terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Tun kerana sudi bersama kami di rancangan TikTok 60 Minit FB Live Pejuang Wanita Orang Kita.
Dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua penonton yang berada di luar sana, yang sedang menonton daripada awal rancangan hingga ke sekarang. Belum berakhir lagi, ada beberapa minit lagi. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada yang share, yang telah menyertai pertandingan share live Facebook ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada yang menonton live Facebook ini. Semoga pada hari ini apa yang telah Tun berikan inspirasi Tun Dr. Mahathir kepada pemimpin wanita 21 menjadi manfaat kepada semua wanita yang berada di Malaysia ataupun di luar negara. Dan untuk itu juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada tim produksi Pejuang Wanita Orang Kita dan yang juga turut serta kepada yang juga turut serta kepada program ini secara langsung ataupun tidak langsung. Sehingga kita berjumpa lagi di Bual Bicara TikTok 60 Minutes yang akan bersiar insya-Allah tidak akan lama lagi secara langsung secara berterusan bersama kami. Pastikan anda share dan like Facebook kami Pejuang Wanita Orang Kita. Okey, hingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.